Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video yang akan ditayangkan ini adalah berkaitan dengan penghasilan seni quilling oleh salah seorang daripada ahli kumpulan kami. Seni adalah sebuah kata yang memiliki banyak makna disebabkan kata tersebut boleh diertikan sebagai halus, kecil, rumit dan indah menurut Rondi dan Sumartono dalam kajian Restu Anggening Pawakas pada tahun 2019. Baiklah, dalam membuat sesuatu karya seni tentunya tidak terlepas dengan adanya media berkarya kerana karya seni rupa diperbuat daripada pelbagai bahan, alat dan teknik tertentu. Quilling juga merupakan salah satu contoh teknik berkarya seni rupa yang pada umumnya menggunakan media berbahan kertas yang digulung menurut Yuli dalam kajian Restu Anggening Pawakas pada tahun 2019. Oleh itu, quilling merupakan teknik untuk menyusun kertas menjadi satu reka bentuk gambar yang unik. Quilling juga merupakan salah satu reka bentuk yang dapat diisi dengan beberapa gulungan kertas, ratusan kertas, bahkan ribuan gulungan kertas dan kebiasaannya, kertas quilling diterapkan sebagai hiasan kad ucapan, hiasan dinding dan sebagainya. Sejarah. Seni quilling ini berasal dari Eropah sejak abad ke-17. Nama seni kertas ini ialah kertas quilling. Hasil kertas ini adalah luar biasa. Pada mulanya, kertas quilling digunakan oleh biarawati Perancis dan Itali untuk menghias kulit buku dan barangan keagamaan. Pada abad ini jugalah kertas quilling menjadi popular di Eropah di mana wanita lembut bertutur berlatih seni menggunakan jalur kertas. Mengenai pemprosesan kertas filamen diketahui di Mesir Purba, penduduknya menggunakan papirus untuk membuat patung-patung. Seni ini muncul di Eropah khususnya para rahib Perancis dan Itali dengan bantuan teknik quilling membuat kraf kecil dan kemudian mereka dihiasi dan dibingkai ikon. Ia adalah alternatif yang murah untuk sutera emas dan perak. Teknik ini juga digunakan dalam penciptaan medali dan pendants. Mungkin pengaruh kuat gereja yang mempengaruhi fakta bahawa sejarah penolakan di negara-negara ini lebih banyak dikaitkan dengan acara kebudayaan. Menjangkau England, quilling telah menjadi sangat popular di kalangan wakil keluarga bangsawan. Pada masa itu, kos kertas terutamanya warna dan kualiti tinggi, sangat tinggi. Jadi, jenis kerja jarum ini adalah subjek kepentingan wanita hanya dari lapisan masyarakat yang tertinggi. Sejarah quilling sangat menarik dan beragam. Perkara ini sendiri mempunyai akar bahasa Inggeris dan diterjemahkan sebagai bulu burung, dan ia bukan satu kebetulan. Bata dengan bantuan teknik ini terbuat dari kertas berbentuk seperti bulu burung. Juga diketahui bahawa para biarawan abad pertengahan yang merupakan antara yang pertama untuk membuat patung-patung quilling jalur kertas berpintal dengan bantuan bulu burung. Seni quilling ini tidak memerlukan peralatan yang rumit dan berat. Oleh itu, seni ini biasanya diamalkan oleh wanita yang mempunyai perangai lemah lembut dan penyabar. Daripada pendapat di atas, dapat dilihat bahan utama yang diperlukan dalam aktiviti paper quilling ialah kertas jalur. Dalam keadaan penelitian ini menggunakan kertas origami yang telah dipotong-potong dengan ukuran yang relatif sama. Dalam menggulung kertas, kanak-kanak tidak menggunakan alatan tertentu tetapi menggunakan jari mereka untuk menggulung kertas supaya kemahiran motor halus kanak-kanak dilatih. Kanak-kanak mesti belajar bersabar dan bersungguh-sungguh dalam melakukan aktiviti paper quilling supaya hasilnya kemas dan cantik. Kemudian di banyak negara-negara Eropah, majalah mula diterbitkan yang menerangkan dengan terperinci proses membuat pelbagai gizmos menggunakan teknik ini. Sebagai contoh, bingkai gambar, kotak teh, kotak bakul. Sejarah quilling kemudian benar-benar berkembang. Fakta-fakta yang diketahui tentang penyusunan kursus-kursus latihan ini pada edaran kertas di institusi pendidikan paling elit. Malah beberapa perkara yang dinobatkan adalah kesukaan seni ini. Khususnya anak perempuan Gosh II, Elizabeth, menghabiskan berjam-jam mencipta karya kertas rumit. Sebagai sahaja dia membentangkan doktornya
dengan hadiah yang luar biasa dalam bentuk skrin dibuat dalam teknik quilling. Tidak lama kemudian, kepribadian terkenal yang lain menghargai seni kertas ini. Sebagai contoh, dia suka Queen Mary dan Queen Alexandra, Jane Austen dan saudara perempuan Bronze. Quilling di Amerika Utara. Penjajah membawa pengisian ke Amerika Utara. Di sana pada separuh pertama abad 19, ia bukan sahaja memperoleh popularitas sebagai seni hiasan dan diterapkan, tetapi juga mula digunakan oleh para pembuat kabinet. Mereka menggunakan quilling dalam pembuatan kotak dan kotak, di mana mereka membuat tembok palsu dihiasi dengan elemen quilling. Rawatan yang luar biasa ini dipanggil mozaik. Pada penghujung abad, populariti quilling mulai menurun, hampir tidak dapat dilupakan sepenuhnya. Hanya beberapa wanita pada waktu itu ketagih, jadi mengisi masa lapang mereka. Pada awal permulaan abad ke-20, gaya ini hampir dilupakan untuk dilahirkan kembali dalam kemodenan. Beberapa tahun kemudian, Puteri England Elizabeth menghidupkan semula quilling. Dia terpesona oleh hobi ini dan boleh dikatakan memberikan contoh yang sama kepada orang lain. Banyak ciptaan Elizabeth menjadi pameran Museum London peminat quilling di seluruh dunia. Sebagai contoh, di England pada tahun 1983, pencipta seni ini mencipta sebuah korporat sebenar, Quilling Union of England, yang mana seorang permastautin dari mana-mana negara dan benua boleh menulis surat untuk mendapatkan nasihat atau mendengar pendapat pakar mengenai karya baru beliau. Pada inisiatif ahli kesatuan ini, pada tahun 1992, Festival Quilling Antarabangsa yang pertama telah dianjurkan. Dalam rangka acara ini, banyak pameran telah diatur, di mana ia dapat melihat barang-barang kuno dan kreasi moden yang dibuat oleh kertas berputar. Terdapat dua pameran besar quilling. Yang pertama diadakan di London pada tahun 1927 dan separuh kedua abad kemudian pada tahun 1988 di New York. Di Dewan Galeri Florian Papp, karya-karya yang benar-benar menggunakan teknik ini telah dijual. Seterusnya, seni quilling telah disempurnakan di negara-negara Asia, khususnya di Korea. Ciptaan tuan Eropah gaya ini tidak begitu besar seperti orang Korea. Mereka adalah orang pertama yang mencipta angka kerumitan erti dalam kes origami, teknik yang tinggi dan kecantikan yang luar biasa. Memang betul, sejarah quilling tidak bermula di Korea, tetapi di sana, dari hobi yang sederhana, teknik ini berubah menjadi bentuk seni. Di Korea Selatan, terdapat Persatuan Pencipta Plastik Kertas yang menyatukan pengikut berbagai bidang kreativiti kertas. Harus diingat bahawa di sekolah Perancis yang berlarut-larut terdapat beberapa kanon dan tradisi lain daripada di Eropah. Kerja-kerja tuan Eropah terutama dibuat dari sebilangan kecil bahagian. Mereka sangat lakonik, mirip dengan mozaik, adalah hiasan untuk kad dan bingkai. Eropah sentiasa tergesa-gesa, jadi ia lebih suka teknologi pantas. Sarjana Timur sebaliknya adalah menyeluruh dalam segala-galanya. Mereka membuat perkara yang menyerupai karya-karya perhiasan. Dalam karya mereka terasa mewah dan menyenangkan. Di dalamnya seolah-olah renda volume benang ditenun dari beratus-ratus butiran yang paling kecil. Seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai jenis seni quilling. Antaranya ialah yang pertama, bunga. Perhiasan halus kecil yang dibuat oleh diri sendiri adalah hadiah eksklusif kepada orang yang disayangi. Quilling bunga untuk pemula kelihatan hebat di postcard. Jadi ambil kertas berwarna, gam, gunting dan pencongkil gigi dan teruskan membuat gambar yang menarik.
Yang kedua, subang berlapis kertas seperti di dalam gambar. Yang ketiga, snowflake. Empengan salji dalam quilling untuk pemula diperoleh jika menyediakan bahan teras untuk cahaya biru cardboard, gam atau kayu oren kertas. Masih memerlukan penguasa, pensil, benang dan pisau tajam. Yang keempat, rama-rama. Terdapat banyak cara yang berbeza untuk membuat kraft yang indah. Tapi perhatikan kelas induk ini, quilling rama-rama untuk pemula akan menjadi seorang kanak-kanak kerana proses itu dijelaskan secara berperingkat. Yang kelima pula, rekaan loket terang kertas seperti di dalam gambar, dan yang keenam, rekaan bunga gelang juga seperti di dalam gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Najah binti Muhammad Zaid akan menunjukkan cara bagaimana untuk menghasilkan quilling. Ini adalah contoh yang saya hasilkan, quilling yang berbentuk tumbuhan yang berbunga. Antara bahan-bahan yang digunakan adalah mounting board yang bersaiz A4, pensel 2B, pemadam, gunting, pembaris, gam, alat quilling, papan quilling, cotton bud dan akhir sekali adalah kertas warna. Saya juga menggunakan kertas quilling yang telah disediakan. Selain itu, kita juga boleh menghasilkan kertas quilling secara manual. Perkara yang diperlukan atau bahan adalah kertas warna. Yang pertama, kita kena ambil pembaris dan ukur mengikut saiz yang kita hendaki. Sebagai contohnya, saya mengukur 0.5 cm. Untuk menghasilkan garis lurus yang betul, saya juga tanda pada bahagian tengah kertas dengan ukuran yang sama pada bahagian atas, contohnya 0.5 cm. Seterusnya, saya akan sambungkan pada bahagian atas dan bawah untuk menghasilkan garis lurus. Saya juga menggunakan saiz yang berbeza. Sebagai contohnya, saya membuat kertas berwarna hijau muda menggunakan saiz 1.0 cm. Kemudian, gunting mengikut ukuran yang telah disediakan.
Teknik yang pertama yang ingin saya ajar, yang pertama adalah ambil kertas kuiling dan pada hujung kertas masukkan pada alat kuiling. Kemudian kita akan gulung atau kita akan pusing alat kuiling tu hingga membentuk sebuah bulatan. Kemudian bulatan tadi kita akan letakkan pada papan kuiling yang telah disediakan mengikut saiz yang kita hendaki. Seterusnya, kita akan gam pada bahagian hujung bulatan tersebut. Bagi memudahkan proses gam, saya menggunakan cotton bud untuk mencalik gam untuk diletakkan pada hujung kertas. Saya akan kemaskan pada bahagian yang digam. Apabila bahagian yang telah digam melekat, maka kita akan tekan pada hujung bahagian atas untuk membentuk kelompak bunga. Ulang proses teknik satu tadi untuk membentuk beberapa kelompak bunga. Berikut merupakan contoh yang telah saya hasilkan menggunakan pelbagai jenis warna. Selain itu, untuk menghasilkan bentuk yang lebih kecil, saya akan potong kertas kuiling kepada dua bahagian dan gulung secara berasingan. Seterusnya, saya akan tunjukkan cara membuat atau menghasilkan daun. Menggunakan teknik yang sama, masukkan hujung kertas pada alat kuiling dan gulung sampai menjadi bulatan. Kita juga boleh menggunakan pelbagai saiz yang dikehendaki. Gamkan pada bahagian hujung kertas kuiling, kemaskan dan tekan pada bahagian hujung kuiling dan bengkokkan sedikit untuk membentuk daun. Kemudian, saya menghasilkan beberapa daun menggunakan teknik yang sama. Seterusnya, saya akan tunjuk cara membuat kuiling yang berbentuk bulat. Menggunakan teknik yang sama iaitu masukkan gulung sehingga penghujung kertas.
Berikut merupakan beberapa contoh yang telah saya hasilkan menggunakan berlainan warna. Seterusnya, saya menggunting lakaran pokok yang telah disediakan dan tampal pada mounting board. Seterusnya, bahagian untuk susun kelompak bunga yang telah saya hasilkan. Saya akan mengambil kelompak bunga yang warnanya sama untuk menghasilkan sekuntum bunga. Saya akan susun mengikut kreativiti. Kemudian, saya akan gam pada setiap kelompak bunga agar tidak tercabut. Seterusnya, untuk daun yang telah dihasilkan, saya akan letak pada dahan pokok. Selain corak bunga yang berikut, kita juga boleh mencipta corak bunga yang berbeza atau jenis bunga yang berbeza. Sebagai contohnya, saya meletakkan bahagian bulat pada tengah-tengah bunga dan meletakkan kelompak bunga di sekeliling bulatan tersebut. Untuk ruang yang lebih sempit, saya menghasilkan bunga yang lebih kecil. Untuk menghasilkan bunga yang lebih kecil, saya potong kertas quilling kepada dua bahagian dan menggunakan teknik yang sama, saya menghasilkan kelompak bunga yang lebih kecil. Kemudian saya akan susun kelompak bunga yang telah dihasilkan. Untuk menghasilkan bunga yang berbeza, saya meletakkan bahagian yang tirus pada bahagian tengah. Seterusnya, saya juga menggabungkan kelompak bunga dengan warna yang berbeza. Saya juga menghasilkan corak atau bentuk bunga yang berbeza. Seterusnya, saya akan meletakkan bunga yang bentuknya sama pada bahagian yang lebih sempit, maka saya akan bentuk kelompak bunga yang lebih kecil dengan menggunakan teknik yang sama.
Selain itu, kita juga boleh menggunakan bulatan sebagai sekuntum bunga. Saya akan isi pada bahagian yang sempit dengan menggunakan quilling yang berbentuk bulat. Saya menyusun bulatan yang telah dihasilkan untuk menghasilkan sekuntum bunga yang berbeza. Seterusnya, saya akan ajar bagaimana menghasilkan kuntuman bunga yang mempunyai dua warna yang berbeza. Yang pertama, gulung kertas quilling yang berwarna kuning atau mengikut kehendak atau kreativiti masing-masing menggunakan teknik yang sama. Pada bahagian dalam, kita perlu membuat bulatan yang kecil agar kuntum yang kita hasilkan tidak terlalu besar. Gamkan pada bahagian hujung quilling tersebut. Seterusnya, sambung dengan kertas quilling yang mempunyai warna yang berbeza. Sebagai contohnya, saya menggunakan kertas yang berwarna hijau dan saya akan menggulung seperti biasa. Tekan pada bahagian hujung untuk membentuk kuntum bunga. Ulang langkah tersebut untuk menghasilkan beberapa kuntuman bunga. Seterusnya, saya menghasilkan beberapa bulatan untuk menjadikan atau menghasilkan sekuntum bunga. Seterusnya, saya menyusun bulatan tersebut untuk menghasilkan bunga
Yang menarik, saya menggunakan dua warna yang berbeza. Menggunakan bulatan dan daun, saya juga menghasilkan sekuntum bunga dan saya meletakkan pada ruang yang lebih kecil. Seterusnya, saya meletakkan bulatan pada hujung dahan dan dikelilingi oleh kelompak bunga. Selain itu, saya juga menghasilkan bunga yang bentuknya berbeza. Yang pertama, saya menggunting pada bahagian hujung kertas, tetapi guntingan tersebut tidak putus. Kita hanya gunting pada separuh kertas quilling sahaja. Menggunakan teknik yang sama, kita perlu menggulung sehingga hujung kertas dan gamkan kertas tersebut. Kemudian, bukakan pada bahagian yang telah digunting untuk ianya lebih kembang. Menggunakan teknik yang sama, saya membuat beberapa keping untuk diletakkan pada bahagian yang lebih mempunyai ruang yang lebih sempit. Seterusnya, saya membuat quilling yang berbentuk bulat untuk diletakkan pada dahan-dahan yang masih tidak lagi mempunyai bunga.
Kemudian saya menghasilkan daun. Saya memotong terlebih dahulu kertas yang ingin digunakan untuk membentuk daun yang lebih kecil. Kemudian, saya menyusun daun tersebut mengikut kesesuaian pada bahagian pokok. Apabila selesai menyusun, saya akan meletakkan gam pada quilling tersebut.
Seterusnya, saya melukis lakaran awan pada bahagian atas mounting board. Seterusnya, saya mengambil kertas quilling untuk dijadikan bingkai awan tersebut. Saya meletakkan gam pada bawah kertas quilling untuk diletakkan pada lakaran awan tersebut. Apabila selesai untuk lakaran awan, saya membuat quilling yang berbentuk bulat untuk diletakkan di dalam awan tersebut. Seterusnya, saya membuat bingkai pada mounting board.
Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kegunaan aktiviti paper quilling ini dijalankan menggunakan jari. Jadi, jari akan menjadi lentur dan memudahkan kanak-kanak menulis atau melakukan aktiviti menggunakan jari. Selain itu, hasil aktiviti paper quilling boleh dijadikan hiasan pada kad ucapan, figura atau hiasan dinding yang mempunyai nilai seni. Dalam menjalankan kerja-kerja yang memerlukan bahan-bahan berikut, PVA, gam, gunting juga diasah, penusuk atau pin. Kertas perlu dipilih cukup padat bahawa ia tidak berubah bentuk di bawah pengaruh gam. Panjang optimum lembaran kertas adalah 27 cm. Merangka lakaran komposisi masa depan untuk pemula adalah yang terbaik untuk diamalkan di atas permukaan yang rata. Pada masa akan datang, apabila akan ada kemahiran yang diperlukan, anda boleh melakukan lebih komposisi kompleks atau menarik teknik quilling cembung produk siap seperti pasu. Seterusnya ialah kepentingan seni quilling di dalam kehidupan. Yang pertama, kemahiran motor halus. Hujung saraf di jari kanak-kanak dirangsang oleh tindakan mudah dengan kertas, tetapi kemahiran motor jari dikaitkan dengan fungsi pertuturan zaman kanak-kanak. Yang kedua, pertuturan jika kanak-kanak mengalami masalah terapi pertuturan. Pembinaan kertas boleh digabungkan dengan latihan terapi pertuturan. Oleh itu, lebih menarik untuk bayi bekerja pada perkembangan, pertuturan dan artikulasi, dan pada masa yang sama, dia mencipta. Dan melakukan dua perkara pada masa yang sama adalah senaman yang hebat untuk perkembangan otak. Yang ketiga, ketekunan, perhatian dan tumpuan. Kerja itu memerlukan ketepatan dan perhatian serta tumpuan dan keupayaan untuk meramalkan hasil tindakan segera. Oleh itu, diharapkan video pameran berkenaan dengan quilling ini sedikit sebanyak dapat memberikan ilmu yang baharu dan bermanfaat serta dapat memberikan idea kepada para penonton. Di samping itu, guru juga dapat menghasilkan karya-karya seni quilling ini bersama-sama dengan murid-murid pendidikan khas, terutamanya bagi tujuan komersial. Hal ini demikian kerana seni quilling ini dapat membantu melatih dan memantapkan kemahiran motor halus anak-anak istimewa ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.